Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan juga rahmat serta inayah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan perbahasan kita membahaskan berkenaan dengan nama Allah Al-Husna, Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang maha indah dan mempunyai sifat ketinggian yang mencapai kemuncak. Baik. Jadi perbahasan kita yang terakhir dalam membahaskan nama Allah Ad-Dayyan, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Hakam dan Al-Fattah, Al-Hakam dan Ad-Dayyan, yang mana kita dah sentuh berkenaan dengan makna nama Allah Al-Hakam, Al-Fattah, isi kandungan dan tuntutan yang terkandung pada makna nama Allah tersebut, dan kita dah bincangkan berkenaan dengan makna-makna yang perlu difahami berkenaan dengan nama tersebut. Kita tinggal sikit lagi tentang Ad-Dayyan yang kita sentuh pada kelas yang terakhir. Kita hanya sebut tentang apa perbezaan antara Al-Fattah, Al-Hakam dan Ad-Dayyan, yang mana kita dah sentuh berkenaan dengan Ad-Dayyan ini melibat, kita kata dia adalah nama Allah yang sabit di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita dah sebut bahawasanya ianya merujuk kepada makna yang lebih kurang dengan Al-Hakam dan juga Al-Fattah, cuma maknanya lebih pada dia memberi balasan di akhirat. Al-Dayyan maksudnya dia yang membalas dengan seadil-adilnya di akhirat kelak dan juga dengan selayaknya. Baik. Dan baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan tengok sedikit makna Ad-Dayyan. Kemudian kita akan masuk nama Allah Al-Hafiz. Kalau kita sempat habis berkenaan dengan Ad-Dayyan itu, kita akan masuk berkenaan dengan Al-Hafiz ataupun Al-Hafiz. Baik, Ad-Dayyan ni kita tengok pada dia pembahasan yang agak lengkap kalau kita tengok dalam perbahasan dalam fiqh, kitab fiqh Asma'ul Husna oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar. Kalau kita lihat dalam rujukan yang sebelum ni kita gunakan, dia tak sentuh tentang nama Allah Ad-Dayyan, dia tak sentuh dengan spesifik. Kita lebih fokus pada pada Al-Hakam dan Al-Fattah yang sebelum ni, dan kita tak akan ulang lah. Kita boleh rujuk pada dalam playlist kelas kita yang sebelum ni. Cuma kita nak lihat kesinambungan daripada perbahasan kita sebelum ini, iaitulah nama Allah Ad-Dayyan. Baik, jadi kita tengok pada dalam kitab Fiqh Al-Asma' Al-Husna oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah wa ra'ah. Baik, kita tengok pada nama Ad-Dayyan dekat perbahasan dalam kitab ini. Baik, jadi kita dah sebut sebelum ni Al-Fattah, kemudian Al-Hakam disekalikan, nama Allah yang disekalikan maknanya, maksudnya dari sudut kedekatan makna. Dan kita dah bincangkan sebelum ini antara salah satu pendekatan yang ditempuh oleh ulama
dalam membahaskan Asmaul Husna, antaranya adalah mereka menyenaraikan nama-nama yang dekat. Nah, contohnya macam Al-Fattah, Al-Hakam dan Ad-Dayyan. Sebab itu ini semua adalah berdasarkan ijtihad lah, ijtihad ulama. Bismillah. Macam kita sebelum ni kita dah sentuh macam Ar-Raqib, Al-Wakil, Al-Hafiz, Al-Syahid, dia dekat. So sebelum ni mungkin kita dah sentuh tentang Ar-Raqib dalam perbahasan yang terawal. Baik, nanti kita akan masuk Al-Hafiz. So bila masuk Al-Hafiz, nama Allah Al-Hafiz, maksudnya dia ada kaitan dengan nama Allah Ar-Raqib, dengan Al-Syahid. So dia ada kaitan juga dengan nama Allah Al-Alim. Kemudian Al-Alim ada kaitan dengan Al-Hakim. Kerana apa? Kerana walaupun nama-nama Allah ini sangat banyak, kesemuanya saling berkaitan kerana kita nak bincangkan satu zat saja. Kita bincang tentang 99 nama Allah ke, 100 ke sekali pun nama Allah ke, bahkan yang tidak terkira banyaknya nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kok mana pun kita bincang tentang zat yang sama. Kita bincang tentang Tuhan yang satu, Tuhan kita, Allah Jalla wa Ala. Allah Al-Qadir, Al-Alim, Al-Hafiz, Al-Muqtadir, Al-Ali, Al-Muta'al, Al-Kabir, Al-Azim, Al-Malik. Itu yang kita dah bahaskan sebelum ni kan. Maksudnya sekarang ni kita dah masuk pada kelas yang ke-33 atau 34. So jadi kita memang tak ikut pada awal memang kita ikut base pada nama by nama per nama. Tetapi bila kita lihat perbahasan tu makin lama makin kita perlu luaskan, sebab tu kita perlu ada kita perlu connect, ada connection antara setiap nama tu, kerana dia apa kita kata dia penting. Dia penting untuk kita faham apa hubung kait antara satu nama dengan nama yang lain. Kerana dari sudut maknanya, dari sudut sifat yang terkandung pada nama tersebut adalah lebih kurang sama dan dekat. Kerana ialah kita tak bincang jauh pun pasal kita bincang pasal Tuhan kita. Allah, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Kabir, Al-Rabb, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Kabir, Al-Multa'al, Al-Raqib, Al-Muqit, Al-Razzaq. Yang mana itulah yang kita nak bincangkan. Baik, pada kelas kali ini kita akan sambung membahaskan nama yang berkait dengan nama Al-Fattah, Al-Hakam, Al-Fattah, Al-Hakam, Ad-Dayyan. Kita dah bincang Al-Fattah, Al-Hakam. So Al-Fattah kita dah bincangkan sebelum ini berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala yang maha adil, dan maksud pembuka tu Allah membuka, maksudnya Allah membuka ketetapannya, Allah membuka hukumnya, Allah Subhanahu Wa Taala membuka rahmatnya, Allah membuka keadilannya, menetapkan keadilannya, menetapkan hukumnya. Itu yang tepat kan, yang lebih tepat. Bukan kita faham based pada translation, terjemahan semata-mata. Kalau kita faham Al-Fattah semata-mata dengan kita kata Allah yang maha membuka kan, yang membuka, ya, kita faham pada bahasa saja kurang. Bukan tak betul, cuma tak tepat. Tak tepat kalau kita faham by translation. Berdasarkan terjemahan bahasa semata-mata tak tepat. Sebab Al-Fattah bukan semata-mata bermaksud pembuka. Dia salah satu maknanya adalah pembuka, yang maha membuka, tetapi bukanlah bermaksud membuka semata-mata. Bahkan Al-Fattah maksudnya yang menetapkan keputusan. Kita dah bincangkan sebelum ini. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa anta khairul hakimin. Sebab itu dia dikaitkan dengan nama Allah Al-Hakam, yang menetapkan keputusan. Kemudian kita nak bincang tentang Ad-Dayyan. Baik, Ad-Dayyan, wa huwa ismun thabitun lillahi azza wa jalla fi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-Dayyan nama Allah yang thabit bagi Allah azza wa jalla, yang thabit di dalam mana? Di dalam sunnah. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita buka dalam Al-Quran, dia tidak adalah, kita takkan jumpa lah nama Ad-Dayyan. Tetapi dari sudut hubung kaitnya dengan istilah bahasa yang boleh kita hubungkan dengan apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, sangat banyak lah. Sangat banyak. Contohnya
apa, dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa memang jelaslah Allah SWT sebut kita dalam surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin iaitulah apa? Dia yang menguasai hari pembalasan. Ad-din maksudnya hari pembalasan. Dan inna lamadinun, ya. Jadi orang-orang di dalam apa, di akhirat nanti mereka akan kata inna lamadinun, iaitulah kita akan apa? Adakah kita akan dihisap ataupun kita akan dibalaskan. Ini dalam surah As-Saffat ayat 53, iaitulah perkataan orang-orang yang apa dia? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika di akhirat nanti mereka akan mengakui bahawasanya apa yang apa dia? Ataupun dalam ataupun penduduk syurga lah. Kalau kita tengok balik dalam ayat 51, qala qailun inni kana li qarin. Fa aqbala ba'dhum 'ala ba'din yatasaalun qala qailun minhum kemudian yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhama a inna lamadinun. Baik, adakah sesudah kita mati dan menjadi tanah dan tulang, adakah kita akan dihidupkan semula dan akan dibalas berdasarkan apa yang kita lakukan? Will indeed be recompensed. Adakah kita akan dibalas? So itu point dia, maksudnya inna lamadinun. So pointnya di sini dari sudut bahasa lah. Dari sudut bahasa tu banyaklah kalau kita nak hubung dengan makna bagi nama Allah Ad-Dayyan ni. So dari sudut itu kita, kalau kita tengok balik, memang yalah kita baca surah Al-Fatihah, bila kita baca Maliki Yaumiddin, itu antara apa dia kita kata, antara nama Allah Subhanahu Wa Taala yang sabit, iaitu Allah itu menguasai, dia yang menguasai hari pembalasan. Ad-Din. Ad-Din maknanya pembalasan. Sebab itu berdasarkan firman Allah SWT, inna lamadinun. Adakah kita akan dibalas? Akan dibalas. Baik. Jadi dalam sunnah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad dan Imam Ibn Abi Asim di dalam As-Sunnah, Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan selainnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Baik. Katanya balaghani hadis an rajulin sami'ahu min Rasulillah SAW fashtaraitu ba'iran. Telah sampai kepadaku satu hadis daripada seorang lelaki yang telah mendengar daripada Rasulullah SAW, fashtaraitu ba'iran, dan aku telah membeli seekor unta. So dia apa? Dia dekat sini hadis ini balaghani hadis an rajulin sami'a min Rasulillah SAW. So dia majhul kat sini. Telah sampai kepadaku seorang lelaki yang telah mendengar daripada Rasulullah SAW. So di perkataan sahabat yang dia kata telah sampai kepadaku seorang lelaki. Seorang lelaki tu majhul, tak tahu siapa. Kalau dalam sanad masalah lah, tapi dia dipanggil kat sini, dia panggil mubham ataupun apa kita kata tak diketahui ataupun disebut sebagai majhul. Tetapi rajulin sami'ahu min Rasulullah SAW, kemudian hadis ni datang daripada sahabat Nabi Jabir. Jadi bila sahabat Nabi cakap dia dengar daripada orang yang dengar daripada Nabi SAW, maka kebarangkalian yang tinggi berlaku, iaitulah yang mendengar daripada Rasulullah SAW itu ialah sahabat juga. So dia tak memberi kesan lah, dia tak memudaratkan kita kata status hadis ni. Sebab itu ulama terima bila sahabat cakap telah mengkhabarkan kepada itu ataupun telah sampai kepada aku orang yang mendengar daripada Nabi SAW. Bismillah. Sebab sahabat kesemuanya adalah kaedah dia as-sahabah kulluhum udul. Sahabat Nabi kesemua mereka udul, semuanya adil. Jadi mereka tak menipu dan mereka tak menyelewengkan hadis. Baik. Dia kata, Jabir kata, fashtaraitu ba'ira, aku membeli seekor unta. Wastumma syaddadtu alaihi rahli. Kemudian aku mengikat, meneguhkan ikatan rahli, iaitulah apa? Pelana yang diletakkan barang-barang.
فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه فقال للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. So di sini maksudnya Jabir, dia dengar ada seorang sahabat ni dia pernah dengar satu hadis dari Nabi SAW. Lalu dia terus nak dapatkan satu hadis yang dia tahu ada seorang sahabat ni dengar daripada Nabi. So dia tak pernah dengar hadis tu, lalu dia pun belilah untuk dia melakukan perjalanan musafir. So ini sahabat Nabi. Mereka tahu ada something ilmu yang mereka belum dengar, maka mereka bergegas dan mereka bersungguh-sungguh untuk dengar. Kan? Bersungguh-sungguh untuk dapatkan hadis. So ini adalah kita kata ulul himmah, ketinggian, tingginya keazaman dan juga semangat yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi untuk menuntut ilmu. Jadi dia beli unta, kemudian dia lakukan perjalanan. Dikatakan di sini dia berjalan selama sebulan untuk menuju ke Syam. Sebab sahabat tu ada kat Syam. Fa idza Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu faqala lil bawab. Kemudian dekat situ adanya Abdullah bin Unais, so sahabat Nabi namanya Abdullah bin Unais yang berada di pintu masuk tempat tersebut. Bila Jabir bin Abdullah sampai dekat Syam, maka dia disambut oleh Abdullah bin Unais, dan dia berkata, Abdullah bin Unais berkata kepada penjaga pintu, qul lahu Jabir 'ala al-bab, katakan kepadanya bahwasanya Jabir bin Abdullah ada di pintu. Jabir ada di pintu masuk. Faqala Ibnu Abdullah qultu na'am. Adalah Jabir bin Abdullah? Ya, katanya dia. Fa kharaja yata'u thawbahu fa'tanaqani fa'tanaqtuhu. Kemudian kata Jabir, maka Abdullah bin Unais pun datanglah dia kita kata dengan memakai pakaiannya dan terus menyambutlah. Kemudian dia i'tanaqa, iaitulah dia kita kata peluk dan melagakan pipi lah kan, sebenarnya macam orang Arab lah. Baik, itu antara peluk dan juga kita kata melagakan pipi. Jadi itu antara adat yang biasalah peluk kan. Tapi sekarang tak boleh lah kalau kita nak amalkan jadi langgar, kita kata tak boleh lah maksudnya, sebab kita tak tahu ada orang-orang yang risiko dan sebagainya. Dan situasi sekarang tak boleh kan, cukuplah kita isyaratkan. Isyaratkan maksudnya kita tunduk ke apa kan, boleh, tak ada masalah, bagi salam. Baik, tapi tak digalakkan untuk berziarahi lah sekarang ni kan, dalam keadaan yang situasi macam ni tak perlulah kan, tak perlu pergi pun. Cukup kita bertanya khabar saudara mara, bertanya khabar kan dengan kita punya kawan-kawan melalui online dan sebagainya, mesej dan sebagainya. Baik, faqultu hadithan balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah SAW fi qisas fa khashitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu. Kemudian kata Jabir, aku dengar satu hadis yang sampai kepadaku bahawasanya engkau mendengarnya daripada Rasulullah SAW, iaitu berkenaan dengan al-qisas, berkenaan dengan hukum balas. So isu hadis tu berkenaan dengan al-qisas, hukum qisas. Fa khashitu an tamuta aw amuta qabla an asma'ahu. Maka aku takut aku mati. Aku takut engkau mati dulu, atau aku yang mati dulu sebelum aku sempat dengar. So tengok sahabat Nabi dia bergegas untuk mendapatkan hadis Nabi SAW daripada ahli ilmu, daripada sahabat Nabi lain yang tahu tentang hadis tersebut, maka mereka bergegas. So apa alasan dia bergegas untuk mendapatkan ilmu? Kata dia Kata Jabir, kerana aku takut aku mati dulu, tak sempat dengar, atau aku takut sebelum tu aku takut engkau mati dulu. Aku takut engkau mati dulu, ataupun aku mati dulu sebelum aku sempat dengar hadis daripada engkau. So di sini menunjukkan kepada kita bersegera untuk menuntut ilmu dan mengambil ilmu daripada guru-guru, masyayikh, daripada ulama, lebih-lebih lagi yang lebih dituntut, lebih ulama, adalah perlu kita berusaha dengan bersungguh-sungguh, segera untuk mengambil ilmu sebelum mereka mati atau kita mati. Itu poin dia. Sebelum mereka mati atau kita mati. Dan cuba tengok orang yang
sempat belajar dengan, contohnya berapa orang yang hari ni yang sempat belajar dengan, contohnya bila kita sebut Syekh bin Baz rahimahullah. Tak ada kan, tak ramai. Dah ada dah semua dah mereka pun dah tua-tua. Kan? Berapa ramai yang sempat berguru dengan Syekh Uthaymin? Tak ramai juga. Sekarang pun mereka pun dah tua. Mereka pun dah batch mereka pun dah ramai dah uzur dan yang meninggal ramai juga. Macam itulah maksudnya kita kena segera untuk mendapatkan ilmu. Tu point dia. Sebelum kita mati ataupun tok guru kita mati. Kan? Sebelum kita mati musibah kerana kita tak sempat. Sebelum tok guru kita mati pun musibah juga. Itu yang jadi apa? Saya tak sempat pasal tok guru mati. Tok guru mati dulu. Jadi sebab itu selagi rebutlah peluang, peluang yang Allah Taala berikan. Selagi mana guru kita itu masih lagi hidup, maka menuntut ilmulah daripada guru tersebut. Ambillah mutiara hikmah daripada pengajarannya, daripada perkataannya. Apatah lagi apabila mereka itu adalah orang yang menyampaikan ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahih daripada Nabi SAW. Itu lebih-lebih lagi lah susah kita nak dapat sekarang. Kalau kita cuba untuk duduk di tempat orang awam dan kita tengok hari ini keadaan memang sangat menggerunkan bila kita tengok ada yang lebih ramai adalah mereka yang mengajak kepada pintu-pintu neraka Jahannam. Du'atun ala abwabi Jahannam. Guru-guru yang menyeleweng, guru yang mengajak kepada perkara-perkara yang syirik dengan jelas, mengajak kepada perkara-perkara yang kufur, mengajak kepada perkara-perkara batiniyah, mengajak kepada perkara-perkara khurafat, mengajak kepada perkara-perkara yang tidak sahih, mengajak kepada perkara-perkara yang bid'ah, yang tokok tambah dalam agama. Ini kita kata sangat banyak. Sebab itu bila kita bertemu dengan guru yang sahih manhajnya, salim, sejahtera akidahnya, maka bersyukurlah kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita tak tahu bila guru kita tu nak hidup lagi, dan kita pun tak tahu bila kita nak mati. Kita pun tak tahu tah guru kita tu mati dulu ataupun kita mati dulu. Itu point dia. Sebab itu ini yang sahabat Nabi, macam mana mereka nak menimbulkan semangat dalam menuntut ilmu ni, mereka fikir dua je. Fikir takut mati dulu ataupun fikir tok guru tu mati tak sempat ambil ilmu daripada dia. Jadi rugilah kan. Jadi rugi. Baik. Kemudian disebutkan di sini, maka faqultu hadithan bawli anka annaka sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khashitu an tamut aw amut qabla an asma'. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. So, dia pun ceritalah hadis itu cepat nak tangguh apa lagi kan? Kan. Tangguh apa lagi, dia pun ceritalah dekat Jabir yang datang daripada jauh, kita melakukan perjalanan hampir sebulan menaiki ba'ir iaitu unta sampai ke Syam, bertemu dengan Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu untuk mendengar hadis yang dia tak pernah dengar daripada Nabi. So ini apa dia kelebihan ilmu, kelebihan ilmu. Baik. Yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah atau qala al-ibad uratan ghuralan bihima. Baik. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat. Atau qala al-ibad, ataupun hamba-hamba. Dalam lafaz disebutkan manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat ataupun hamba-hamba akan dihimpunkan pada hari kiamat, uratan ghuralan bihima. Baik, uratan ghuralan bihima maksudnya urah maksudnya tidak berpakaian. Manusia akan dihimpunkan di hari akhirat nanti dalam keadaan urah, telanjang. Orang tanya macam mana telanjang tu? Tak malu ke? Dah waktu tu sibuk dengan urusan masing-masing. Tak fikir dah malu ke apa, tak ada dah. Sebab nak bagi tahu fa iza ja'atis saqah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'ni yughni. Likulli imri'in macam ayat tu, yauma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi
wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kerana tiap-tiap hari, tiap ketika itu, pada hari itu manusia semuanya merasa sangat sibuk dengan hal masing-masing, urusan masing-masing, amalan masing-masing. So semua sibuk masing-masing. Jadi tak fikirlah waktu tu malu ke tak malu ke kan. Itu dalam keadaan mereka dihimpunkan dalam keadaan telanjang. Itu jawapan dia kalau orang tanya tak malu ke kan. Itu Aisyah pernah tanya Nabi SAW, tak malu ke waktu kan. Tapi Nabi jawab macam itulah. Dah tak, semua sibuk dengan amalan masing-masing. Ghuralan, maksud ghuralan daripada gharalan ataupun ghuralan atau gharalan. Gharalan daripada kalimah gharila. Gharalan disebut orang Arab kata gharalan as-sabi, gharalan as-sabiyyu ay lam yukhtan. Yakni dalam keadaan tidak berkhitan. Yang tidak disunat lah, dalam keadaan tidak disunat, tidak berkhitan. Baik. Dikatakan di sini maksudnya dalam keadaan yang seperti baru lahir, dalam keadaan kita dibangkitkan dan dihimpun di akhir masa kita baru lahir macam bayi. Maksudnya dalam keadaan tak berpakaian, tidak bersunat. Maksudnya macam penciptaan yang terawal. Cuma kita bukan macam bentuk bayi lah, macam muka kita, tapi kita dalam keadaan yang uratan, tak berpakaian, bertelanjang. Gharalan maksudnya tidak bersunat. Wama bihima. Kemudian kata kami, qulna wama bihima, apa yang berlaku pada keduanya atau keadaan berikut. Qala laisa ma'ahum syai'. Maksudnya ditanyakan, sahabat Nabi tanya waktu tu, Abdullah bin Unas cerita balik macam mana sahabat Nabi tanya dekat Nabi, wama bihima, kenapa dalam keadaan sedemikian, maksudnya dalam keadaan yang telanjang dan keadaan tidak sunat, maksudnya dalam keadaan yang tidak ada lagi rasa malu kan, semuanya bimbang dan dengan urusan masing-masing, sibuk dengan urusan masing-masing. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semuanya dia sibuk dengan urusan masing-masing. Baik. Qala laisa ma'ahum syai'. Kata Nabi SAW, laisa ma'ahum syai'. Tidak ada bersama dengan mereka itu sesuatu apa pun. Tak ada. Yalah, tak ada pakaian, tak ada apa, harta benda semua tak ada lah. Ada diri seorang-seorang. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu min qurb. Kemudian diserulah kepada mereka itu dengan satu suara ataupun seruan yang dengar orang-orang yang berada di jauh sebagaimana dengarnya orang-orang yang berada di dekat. Maksudnya, subhanallah, ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala pada hari manusia dihimpunkan nanti di hari akhirat nanti dalam keadaan mereka yang sibuk dengan urusan masing-masing dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, tidak bersunat, tidak berkhitan, dalam keadaan yang tersebut tidak ada apa-apa pada kita ni, tak ada. Kopiah pun tak ada, serban pun tak ada. Apa lagi, capal ke pun tak ada, apa lagi yang kita duk pakai. Jam pun tak ada, semua tak ada apa. Tak ada apa. Laisa ma'ahum syai', tak ada apa. Tak ada bawa harta. Rantai-rantai emas semua pun tak ada dah. Yang ada apa memang batang tubuh kita, tubuh batang kita. Itu saja yang ada. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu min qurb. Yasma'uhu man qaruba. Kemudian diserukan dengan suara yang didengari oleh semua orang, sama ada orang yang jauh, seperti mana yang orang jauh dengar, macam sama seperti orang yang dekat dengar. Maksudnya nak bagi tahu suara tu semua orang dengar. Jauh pun dengar, dekat pun dengar. So logik lah macam kita sekarang lah. Pakai pembesar suara, semua orang dengar. Yang dekat dengar, yang jauh dengar. So, itu dah ada kan. Benda yang berkenaan dengan kiamat ni semuanya masuk akal, makul. Siapa yang kata tak masuk akal, dia memang bodoh lah. Memang dia orang yang gila kan. Orang yang gila. Sebab Allah Ta'ala jadikan sesuatu perkara yang berada di akhirat itu sesuatu yang makul. Benda yang boleh kita masuk akal. Kita tak boleh kata benda itu tak masuk akal. Sebab apa yang Allah jadikan syahid, apa yang Allah jadikan dalil dan juga bukti-bukti yang ada di dunia kita hari ini, kita boleh lihat dan kita boleh terima. Begitulah juga apa yang berada di akhirat. Maksudnya ketika itu diseru suara yang orang yang jauh pun boleh dengar, orang yang dekat boleh dengar. Semua dengar.
Kita taklah kata dia sama macam sistem pembesar suara sekarang ni, bukan. Kita nak katakan itu adalah qudratullah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita hari ni kita ada teknologi yang kita boleh dengar suara orang jauh, macam kita dengar orang tu cakap dekat, so itu manusia punya teknologi. Apatah lagi Allah Ta'ala yang mencipta manusia, yang mencipta segala sesuatu, yang mencipta bunyi, yang mencipta suara, maka dia innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia kata apa saja berlaku, maka berlakulah. Kerana dia innallaha ala kulli syai'in qadir, kan? Baik, suara tu seru apa? Suara iaitulah suara Allah. Suara Allah. So di sini isbat suara. Suara Allah. Isbat Allah Ta'ala itu ada suara. Kan? Kalau tak ada suara, tak boleh cakap lah. Maksudnya tak ada lah Allah kata qala. Tak ada kata Allah seru. Ada hadis banyak. Banyak kot. Qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Allah berkata lah. Kalau tak ada suara, macam mana dia berkata? Ini isbat suara bagi Allah. Ni hadis ni isbat suara. Tapi bukanlah suara Allah tu macam suara makhluk. Janganlah kita bengap pula pergi samakan suara Allah dengan suara makhluk. Sebab kita sebut bengap ni sebab memang ada orang yang disamakan dia yang mula samakan suara Allah dengan suara makhluk. Dia mula fikir, kemudian dia ta'til sifat. Dia tasbih dulu, kemudian dia ta'til. Ini golongan Jahmiyah. Dia yang tasbih dulu, dia yang tamthil dulu, kemudian dia ta'til. Salah dia lah, siapa suruh fikir? Bismillah. Baik, ahli sunnah isbatkan suara bagi Allah. Seruan. Allah Ta'ala menyeru hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhan nas. Kemudian banyak lagi ayat Allah Ta'ala sebut kat Nabi Musa. Allah kata wa nadahuma rabbuhuma, ataupun itu Allah serukan pada Nabi Adam dengan Hawa. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma. Dan Tuhan mereka berdua pun menyeru kepada mereka berdua. Seru, Allah seru. Allah seru tak ada suara, apa benda? Bukan seru lah. Wa nada Allah Ta'ala sebut Allah kata lagi wa nadainahu min janibi turil ayman wa nadainahu an ya Ibrahim. Dalam surah apa? Dalam surah Maryam. Wa nadainahu min janibi turil ayman wa qarrabnahu najiyya. Kami telah menyerunya. Siapa Nabi Musa? Dari arah sebelah kanan gunung Tur Sina. Dan kami dampingkan, dekatkannya dengan kami, dan kami memberikan penghormatan dengan dia dapat berkata-kata dengan kami. Dan dia wa qarrabnahu najiyya, dapat berkata-kata dengan Allah SWT, dan Allah berkata-kata dengannya. So, ada suara. Sebab ini hadis yang antara dalil yang paling kuat. Sebab tengok Nabi kata thumma yunadihim bisautin. Thumma yunadihim bisautin. Kemudian diseru kepada mereka bisautin, dengan suara. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Didengari akan suara itu orang yang jauh, seperti mana didengari akan suara tersebut orang yang dekat. Apa suara tu seru? Anal maliku anad dayyan. Akulah al-malik, akulah raja bagi segala raja. Anad dayyan, akulah ad-dayyan. Siapa yang seru ni? Malaikat ke? Orang yang nak takwil, dia nak takwil apa kat sini? Dia nak kata malaikat ke kata ni? Jenuh tu. Macam mana malaikat boleh dakwa dia Tuhan? Tidak ada makna yang perlu diisbatkan, melainkan dia adalah suara dan seruan Allah. Jelas. Anal maliku anad dayyan. Macam hadis, sama macam hadis Allah Ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam. Ainal mustaghfirin, ataupun aina man yastaghfiruni aghfir lahu. Man yad'uni astajib lahu.
Siapa yang minta dekat aku bagi. Takkan malaikat yang kata. Siapa yang minta ampun dekat aku akan ampunkan. Takkan malaikat kata apa? Jenuh tu. Kan? Jenuh tu. Macam mana nak jawab? Kita kata malaikat mengaku jadi Tuhan. Kita sembah malaikat ke sembah Tuhan? Jenuh tu. Tak boleh nak jawab. Sama macam ni. Anal maliku anad dayyan. Suara tu. Suara maksudnya Allah Ta'ala seru. Kan? Akulah raja dan akulah ad-dayyan. Apa maksud ad-dayyan? Ini yang point dia kita nak bincang nama ni. Ad-dayyan itulah yang maha membalas. Yang maha membalas segala amalan dan segala tingkah laku dan segala amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya di akhirat kelak. Ad-dayyan. Dengan pembalasan yang adil. Keputusan yang tepat, keputusan yang adil. Tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sedikit. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar walahu 'inda ahadin min ahli jannah haqqun hatta uqissahu minhu. Yang Allah kata lagi, tidak sepatutnya bagi seorang pun daripada ahli neraka akan masuk ke dalam neraka. Walahu 'inda ahadin min ahli jannah haqqun hatta uqissahu. Sedangkan dia ada hak yang tertinggal ataupun ada sesuatu yang baginya yang tertinggal akan hak ahli syurga. Maksudnya sehinggalah aku mengkisasnya, aku membalasnya dulu. Dia takkan dimasukkan ke dalam neraka melainkan dia akan diqisas, dia akan dihukum dulu. Wala yanbaghi li ahadin min ahli jannah an yadkhula al-jannah wa li ahadin min ahli an-nar indahu haqq hatta aqissahu atau uqissahu minhu. Sama juga sebaliknya, ahli syurga takkan masuk, takkan diizinkan untuk masuk syurga jikalau ada bagi ahli neraka yang ada hak yang masih lagi tak tertunai ataupun yang masih lagi tidak dihukumkan, diputuskan, yang ada hak itu pada ahli neraka yang melibatkan ahli syurga yang masuk, sehinggalah Allah kata hatta uqissahu minhu, sehinggalah diqisaskan daripadanya. Maksudnya sebelum ahli neraka nak masuk neraka tu, Allah akan pastikan dulu hak dia ataupun apa sahaja yang tertinggal daripada hak orang lain, apatah lagi hak ahli syurga yang perlu diputuskan, yang perlu dibalas, dia akan dibalas dulu. Sama juga sebaliknya ahli syurga, sebelum dia nak masuk syurga tu, dia akan diqisas dulu. Hatta latmah. Hatta latmah. Sehingga kan al-latmah. Apa maksud al-latmah? Yakni pukulan, latam. Ataupun tamparan. Ataupun kita kata pukulan lah, latmah ni kan. Apa dia? Tamparan. Tempeleng. Tamparan. Sekali. Atau walaupun orang tu pernah menampar satu tamparan pada individu pun akan dikisas. Takkan Ustaz satu penampak pun kena kisah? Ya, Allah Ta'ala maha adil. Itulah makna Allah Ta'ala ad-dayyan. Dia maha membalas dengan seadil-adilnya. Takkan ditinggalkan hak mereka yang dizalimi, melainkan dia akan tunaikan hak itu ataupun dia akan membalas hak yang dizalimi. Orang yang dizalimi tadi. Jangan main, jangan duk tampak orang. Jangan duk tampak orang, apa lagi tampak apa? Tampak isteri ke, tampak, kan? Akan dibalas. Tampak orang tak tentu pasal. Orang kita sikit-sikit suka tampak kan. Suka tampak bergaduh, tampak pukul kepala, cedera kan. Kerana ingat hadis ni, hatta latmah, sehingga tamparan yang kita pernah tampar orang pun akan diqisas. Akan diqisas, akan dibalas. Kita bincang sebelum ni yang hadis tentang apa? Kambing yang ada tanduk, dia bully, dia tanduk kambing yang tak ada tanduk kan. Pun kena. Padahal itu binatang. Binatang dengan binatang buat zalim, pun Allah Ta'ala akan balas. Apatah lagi kalau kita menzalimi manusia. Tak kira lah menzalimi orang kafir pun kena juga. Sini menunjukkan, kalau kita buat zalim dekat orang kafir sekalipun, kita akan dibalas. Kita takkan terlepas. Allah Ta'ala maha adil. Walaupun orang kafir tu dia akan masuk neraka, tapi sebelum dia masuk neraka tu akan dikisah. Berdasarkan hadis ini, maksudnya, dia akan dikisah kalau ada orang Islam yang masuk syurga. Kan dia sedap je lah Nabi sebut.
Orang tu dia nak masuk syurga, Allah tak bagi masuk lagi kerana dia ada hak yang dia telah yang masih lagi berbaki yang tak ditunaikan, maksudnya dia telah menzalimi ahli neraka. Maksudnya di dunia dulu dia telah menzalimi orang kafir. Jangan kita ingat dia masuk, orang kafir masuk neraka tapi dia tak, apa yang orang Islam buat kezaliman kat orang kafir tu tak akan dibalas, bahkan dibalas. Ni kena betulkan. Sebab itu kita tak boleh buat zalim walaupun kat orang kafir. Walaupun kat orang kafir tak boleh buat zalim. Dulu kita pernah ingat lagi dalam tahun dulu masih lagi orang kita ni kurang ilmu kan. Ada ilmu tapi kurang faham. So mereka kata kalau curi duit orang Cina halal. Buat zalim kat orang kafir halal. Tak apa sebab dia kafir. Mana tak betul. Still kamu akan diqisah walaupun kamu akan masuk syurga juga. Tapi sebelum masuk syurga tu Allah akan qisas. Saya kata sini wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah an yadkhula al-jannata wa li ahadin min ahli an-nar 'indahu haqq hatta uqissahu minhu. Sehinggalah tak diberikan keizinan untuk ahli syurga untuk masuk syurga. Sedangkan ada orang di kalangan ahli neraka itu ada hak di sisinya. Maksudnya yang belum lagi ditunaikan, dia ada benda yang dia buat zalim dekat orang tu. Allah Ta'ala akan qisas. Hatta al-latmah. Sehingga kan tamparan. Orang nampak pun kena qisas. Maksudnya hukum di akhirat itu lebih detail. Sebab di dunia dia boleh lepas. Ini kita kata di dunia dia boleh lepas. Ramai orang boleh lepas. Dia buat zalim, dia rasuah, dia curi duit orang, dia menipu orang, dia menipu kawan dia menipu dana. Ada banyak kes kan, menipu dana untuk orang susah, tipu, himpun dana kononnya untuk kebajikan tapi diguna untuk kepentingan diri, menipu, scammer. Dia terlepas di akhirat, di dunia dia terlepas. Orang tak boleh ambil tindakan pasal dia menyamar-nyamar, dia bertukar, sekejap jadi beruang, sekejap jadi tikus, sekejap jadi kura-kura, macam dia berubah lah kan. Dia boleh berubah. Dia boleh transform macam-macam. Dia boleh lari daripada dunia. Ataupun bila orang dah sabit dia dengan kesalahan nak masuk mahkamah, dia boleh bagi rasuah lagi dekat hakim, boleh juga. Terlepas. Ataupun hakim pun lambat-lambat, ataupun lepaskan, tak dakwa dia, ataupun kata tak cukup bukti, macam boleh dia di dunia ni dia boleh terlepas, tetapi di akhirat sikit pun dia tak boleh lari. 1 inci pun dia tak boleh lari. Sebesar zarah pun dia tak boleh nak sembunyi, dia tak boleh nak tutup. Tu hati-hati. Sebab itu kita katakan mahkamah di akhirat itu lebih dahsyat. Kat dunia kau boleh lari, kita boleh lari, lari sana, lari sini, lari pergi luar negara, hilangkan diri. Ramai orang dia buat jenayah, dia lari. Dia tak mau kena dakwa, dia lari ke luar negara. Ada macam tu, ada yang rasuah polis, rasuah hakim. Kalau hakim tu beriman tak terima kan, kalau polis tu beriman tak terima, tapi kalau polis tu pun tak kuat iman, terima je lah, lepaskan. Kroni, kartel macam-macam ni sebaru ni, ada pula orang sebarkan kartel. Dulu kartel daging, ni kartel pengurusan jenazah pula ada juga. Na'udzubillah, nasallallahu salamatan wa afiyah. Menguruskan jenazah pun ada juga kartel. Allah musta'an. Main kita kata tak tahu lah apa nak jadi kan. Allah musta'an. Baik. Jadi dia tak boleh lari. Nabi kata hatta, Allah Ta'ala sebut hatta uqissahu minhu. So pada hadis ni, hadis ni ada hadis, dia hadis Nabawi dan hadis Qudsi dekat sini. Sebab kat sini adalah perkataan Allah. Hatta uqissahu. Hatta latmah. Qala qulna kaifa wa innama na'ti Allah azza wa jalla uratan gharalan bihima. Qala bil hasanati was sayyi'at. زاد الحاكم وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. Kemudian sahabat ni dia nak tanya lagi, dia berkata Nabi, bagaimana kami datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tak bersunat, bihima, dengan keduanya, dengan keadaan kedua tersebut. Qala bil hasanati was sayyi'at.
So, Nabi SAW kata dengan kebaikan yang kamu bawa ataupun dan kejahatan atau keburukan yang kamu buat, kamu lakukan. Maksudnya sebut kesemuanya akan disebutkan dengan kebaikan yang mereka buat ataupun kejahatan dan keburukan yang mereka lakukan. Zad al-Hakim meriwayatkan dalam riwayatnya watala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun membaca ayat al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma. Pada hari tersebut dibalaslah setiap jiwa kullu nafsin bima kasabat terhadap apa yang mereka usahakan berdasarkan amalan mereka. La zulmal yaum. Allah kata la zulmal yaum. Tidak ada kezaliman pada hari tersebut. Maksudnya mahkamah di akhirat nanti yang akan diputuskan hukumannya oleh Allah Ad-Dayyan, Maliki Yaumiddin Ad-Dayyan, maka apa? Tak ada kezaliman. Tak boleh lari. La zulmal yaum. Maksudnya tidak ada kezaliman pada hari tersebut. Semua orang akan puas hati. Nampak betapa adilnya Allah SWT. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, Al-Hakim, dan kalau kita tengok isnadnya hasan, sanadnya hasan, dihasankan oleh Al-Hafiz Al-Munziri. Demikianlah juga Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib, dan juga dalam tahqiqnya terhadap Zilalul Jannah, terhadap takhrijnya terhadap kitab As-Sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim rahimahullah. Demikian juga sebelumnya disahihkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathil Bari. Katanya isnaduhu salih. Jadi hadis ini sahih. So, sebab itulah kita katakan nama Allah Ad-Dayyan ini sabit. Berdasarkan hadis yang sahih. Kalau ada ulama yang tak terima nama Ad-Dayyan ni sebab apa? Sebab bagi mereka hadis ni tak sahih bagi mereka. Tapi ramai di kalangan ulama ahli sunnah dan ulama-ulama terdahulu dan ulama sekarang mensahihkan hadis ini. Jadi bila hadis ni sahih, maka terisbatlah, kita kata, maka mensabitkanlah nama Allah Ad-Dayyan. Maka nama Allah Ad-Dayyan adalah sabit. Sabit. Maksudnya dia adalah memang nama Allah yang disebutkan di dalam hadis. So kalau orang tanya apa makna Ad-Dayyan, mudah kita nak bagi ta'rif Ad-Dayyan ni, kita nak bagi makna yang mudah orang faham, kita jawab dengan Maliki Yaumiddin lah, senang. Ringkas. Apa maksud Ad-Dayyan? Maksud dia kalau kau faham Maliki Yaumiddin, kau akan faham. Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Maksud menguasai hari pembalasan, dia akan membalas hamba-hambanya atas setiap amalan mereka, dan berdasarkan apa yang ayat yang Nabi baca, iaitulah ayat kullu nafsin bima al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. So itu juga penjelasan bagi nama Allah Ad-Dayyan. Maksudnya setiap hari, pada hari akhirat kelak akan dibalas setiap jiwa pada apa yang mereka kerjakan. La zulmal yawm. Tidak ada kezaliman pada hari tersebut. So ini sebab itu anda kata pada awal perbahasan kita dalam menjelaskan nama, apa beza antara Al-Fattah, Al-Hakam dengan Ad-Dayyan. So Ad-Dayyan ni dia lebih spesifik merujuk kepada pengadilan ataupun pembalasan yang Allah Ta'ala tetapkan dan Allah putuskan di hari akhirat. Dia lebih spesifik pada hari akhirat. Ini Ad-Dayyan. Sebab beza dengan Al-Hakam dengan Al-Fattah, dia lebih umum. Al-Fattah dengan Al-Hakam, dia merangkumi keputusan dan ketetapan yang Allah tetapkan di dunia. Boleh jadi Allah Ta'ala tarik orang tu dengan istidraj, Allah Ta'ala bagi azab dekat dia dengan sakit, ataupun dengan dimatikan hati dia, dikeraskan hati dia, ataupun Allah Ta'ala tarik sikit-sikit, Allah bagi nikmat, dia tak sedar bahawa nikmat itu adalah istidraj. Itu juga bentuk dalam kategori makna Al-Hakam dengan Al-Fattah. Tetapi Ad-Dayyan dia lebih spesifik, itulah penghukuman ataupun keputusan yang Allah tetapkan di akhirat. Dalilnya iaitulah hadis ini. Hadis ini sangat jelas. Dan apa yang Nabi SAW jelaskan, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Dalam surah apa ayat ni? Allah Ta'ala sebut la zulma al-yawm. Dalam surah Ghafir ayat 17.
Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma innallaha sari'ul hisab. Innallaha sari'ul hisab. Semuanya Allah amat cepat hitungan hisabnya. So kat sini kita boleh connectkan ayat ini ataupun makna bagi nama Allah Ad-Dayyan dengan nama Al-Hasib ataupun Al-Hasib. Al-Hasib, Allah yang menghitung. Sebab sari'ul hisab. Dia cepat perhitungan dia. Cepat perhitungan dia. So, sebab itu kita kata setiap nama-nama Allah ni dia berkait antara satu sama lain. Sebab itulah kita kena faham macam mana uslub Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat Quran tu Allah akan sebut tutup dengan ayat. Contohnya Allah akan bagi satu ayat. Kemudian Allah akan sebut tentang satu isu. Kemudian Allah akan tutup dengan nama Allah yang ada dua ataupun tiga, kadang-kadang ada, kebanyakannya dua lah. Al-Azizul Hakim. Al-Aziz Al-Hakim. Innahu huwal Azizul Hakim. Innahu huwal Ghafurur Rahim. Kan? Selalu macam tu. So itu antara kaedah macam mana kita nak connect. Kita nak hubungkan antara satu nama dengan nama yang lain. Sebab itu kita kena tengok pada ayat tu secara keseluruhan. Tetapi poin di sini, Nabi SAW nak tafsirkan Ad-Dayyan ni dengan ayat ni. Surah Ghafir ayat 17. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yawm. Poin dia, Ad-Dayyan, Allah Ta'ala dia menetapkan keputusan, dia menghitung, dia membalas. Dia lebih pada membalas setiap jiwa pada apa yang mereka amalkan tanpa ada kezaliman. Ini lebih tepat sekali lah, paling tepat sekali makna Ad-Dayyan. Baik, kita tengok balik makna ni berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Baik, Wad-Dayyan maknahu al-mujazi al-muhasib. Ad-Dayyan maknanya al-mujazi al-muhasib. Dia yang memberi balasan dan dia yang menghitung. Macam mana Syekh Abdul Razak boleh tahu makna ni? So daripada ayat Ghafir ni. So Allah kata la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Subhanallah. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Innallaha sari'ul hisab. Sungguhnya Allah amat segera, amat cepat perhitungan dia. Sebab tu ditakrifkan Ad-Dayyan al-mujazi al-muhasib. Al-muhasib yakni sari'ul hisab. Itu lebih daqiq. Dia yang memberi balasan dan dia yang menghisap, dia yang menghitung dengan hitungan yang segera. Kalau kita kat dunia ni, tengoklah macam mana mahkamah dunia. Ada mahkamah ni, dia masuk mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan duk tangguh lagi, tangguh penangguhan. Lambat. Kadang-kadang satu kes tu berapa tahun? Bertahun-tahun. Cuba kita tengok kan. Sebab nak sabit hukum. Sebab tak cukup bukti. Sebab saksi menipu, ataupun saksi tak tepat. Ataupun saksi bercanggah. Pendakwa pun bercanggah pula. Bercanggah hujah. Hakim pun tak boleh nak tentukan dengan masa yang cepat pasal dia nak kena teliti. Saksi banyak tapi saksi semua tak dipakai. Contoh, lain pula. Isu pula, sebab tu dia ditangguh. Cuba tengok mahkamah di dunia kan, bertangguh. Sebab tu satu kes memang lama nak makan masa. Kemudian nak kena bayar lagi dekat peguam. Iuran guaman ni, iuran guaman tu, gini. Makan masa lagi. Kan? Itu kita kata kelemahan manusia. Penghukuman, ketetapan mahkamah di dunia ni memang bertangguh-tangguh sebab dia adalah mahkamah yang ditetapkan oleh manusia. Bertangguh, kemudian kadang-kadang boleh jadi tak adil. Sebab apa? Sebab hakim tu sendiri zalim. Jadi macam-macam, tapi Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Ketetapan dia, mahkamah Allah Ta'ala tidak seperti mahkamah yang ada di dunia ini. Lambat tak. Allah Ta'ala sari'ul hisab. Segera. Sebab itu kata Syekh di sini, wallahu jalla wa ala yajma'ul awwalin wal akhirin yawmal qiyamah uratan laysa alaihim syaq.
Allah Ta'ala dia menghimpunkan seluruh manusia, al-awwalin wal-akhirin, orang yang terawal dan orang yang terkemudian pada hari kiamat. Uratan, dalam keadaan mereka semua telanjang. Laisa alaihim thiyab, tidak ada di atas badan mereka itu pakaian. Hufatan bila ni'al, dalam sebahagian riwayat disebutkan hufah. Hufah maksudnya tak pakai selipar dah. Tak ada dah waktu tu capal ke, selipar ke, kasut Adidas ke, kasut apa, kasut canggih-manggih ke, kasut apa ke, dah tak ada dah waktu tu. Kasut hitam ke, kasut putih ke, tak ada dah waktu tu. Kasut krok ke, kasut crack ke, apa ke, dah tak ada waktu tu. Orang tak sibuk dah dengan kasut, tak sibuk dah dengan pakaian. Kat dunia ni duk sibuk dengan pakaian tu, pakaian ni, fashion tu, fashion ni. Kat sana nanti tak sibuk dah. Semua tak berpakaian. Sebab apa kita katakan tadi? Sebab semua sibuk dengan urusan masing-masing. So kita kena hati-hati. Orang yang duk sibuk dengan pakaian, orang duk sibuk dengan fashion ini, kena hati-hati sikit lah. Boleh bukan tak boleh, tapi jangan sampai hari-hari dia duk fikir pasal fashion dia, sampai tak fikir pasal amalan. Dia duk fikir pasal fashion tu, fashion ni. Ni nak masuk PKP ni pula. Kan? PKP yang ketiga ni, orang duk shopping lah. Orang kat rumah shopping, tak apalah, buatlah apa yang benda yang harus, benda yang halal, yang penting jangan keluar rumah, jangan langgar SOP, jangan buat perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri sendiri dan keluarga dan orang lain. Tapi nak bagi tahu kat sini, dekat akhirat nanti tak ada lah, kita duk tak sibuk dah dengan pakaian apa nak pakai, jenis apa, jenama apa, tak ada lah. Pakai baju ni ke, baju kat dunia ni, walaupun dia pakai baju pagoda pun dia boleh sombong juga. Kan? Orang sekarang tengok saya pakai baju pagoda aja, tengok. Pagoda, memang pagoda, tapi kau pun sombong, kau duk dakwa kau pula merendah diri. Tengok saya pakai baju ni je. Memang baju tu murah, tapi dia sombong juga dengan baju murah. Tengok saya pakai seluar koyak rabak. Dia bangga pula. Dia terbalik jadi. Allahul musta'an. Baik, jadi semua dalam keadaan tak berpakaian, tak berkasut, tak bercapal, tak berselipar, tak ada. Ghuralan. Ghuralan maksudnya tidak bersunat. Ghaira mukhtatinin. Buhma laisa ma'ahum syai' min mata'id dunya. Buhman dia tadi sebenarnya bihima tadi, ana tersilap baca tadi. Sebenarnya buhman. Tu baru betul. Kan? Ini wa inna ma na'ti Allah azza wa jalla uratan ghuralan bihima, bukan bihima, buhman. Bahman atau buhman. Dalam atas ni disebut buhman. Uratan ghuralan buhman. So tersilap bukannya bihima, buhma. Buhma maksudnya laisa ma'ahum syai' min mata'id dunya, maksudnya tak ada langsung perhiasan tadilah. Lega kita dah sebut tadi. Walaupun kita sebut bihima tu kita translate tak betul. Buhma sebenarnya dalam keadaan urah, gharalan. Urah maksudnya tak berpakaian. Gharalan maksudnya tak bersunat. Buhman. Maksud buhma maksudnya tidak ada apa-apa perhiasan, rantai ke, gelang ke, apa benda ke, gelang emas Habib Jewel ke, apa Habib apa ke, Habib apa Kufri ke, Habib apa ke, tak kira lah apa jenis rantai ke, subang ke, apa benda, dah tak ada dah waktu tu. Tak ada dah, pergi mana semua dah musnah. Yang kita orang duk obses sangat tu, sampai berebut kedai-kedai emas. Time PKP pun dah tak kira dah, tak jaga SOP, berebut perangai orang tu. Nampak kan? Kita nampak, sebab tu ulama kata kalau waktu fitnah, waktu ujian, kita akan nampak macam-macam jenis perangai. Perangai hak tak elok lah. Kita akan nampak. Orang hak dulu kita nampak sopan, nampak dah waktu tengah ujian ni punyalah dia lah paling tak sopan. Dia dulu orang nampak macam ni, bila berlaku ujian, berlaku fitnah, baru orang tahu, macam ni rupanya perangai dia. Tersingkap. Itu baru kat dunia. Belum dekat akhirat lagi. Yauma tublas sarail. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allahumma astur alaina.
Kita minta Allah Ta'ala tutup aurat-aurat kita, tutup aib-aib kita. Kan? Allahumma astur auratana. Ya Allah, tutuplah aurat kami. Benda-benda yang boleh membuka aib kami. Sebab pada hari kiamat kelak, yauma tublas sarair. Pada hari yang akan disingkap segala rahsia-rahsia. Sebab tu kita minta Allah Ta'ala tutup rahsia kita, tutup keburukan-keburukan aib kita. Tapi masalahnya orang hari ni dia tak tutup. Allah Ta'ala dah tutup, dia pergi buka. Nah, ini masalah satu lagi. Buat maksiat dia pergi cerita kat orang. Bahkan bangga pula. Buat salah, pergi cerita kat orang. Langgar SOP, pergi upload dekat media sosial. Memang kena maki dengan orang. Kan? Itu dia sendiri yang pergi buka. Bukan Allah Ta'ala buka, dia sendiri yang buka. Itu orang hari ni. Dia pakai je smartphone, tapi orang dia tak smart. Smartphone, tapi brain not smart. Akal dia tak smart. Attitude not smart. Attitude dia pun tak smart. Fail. Smartphone, smart ni, smart tu, semua smart. Tapi orang tak smart. Kan? Masuk kedai tak dah ada handphone canggih tapi tak mau juga nak nak scan, nak bagi tahu dia pergi kat situ. Masih lagi kufur nikmat, tak guna nikmat yang Allah Taala bagi. Ini kadang-kadang perangai orang macam ni kan. Sebab tu kita kata buhma maksudnya laisa ma'ahum syai', laisa ma'ahum min mata' syai', min mata'id dunia. Tak ada langsung lah perhiasan dunia, apatah lagi gadget ke apa, peranti yang dia duduk bangga-bangga dekat dunia. Peranti ni, peranti tu, macam-macam sekarang ni kan. Peranti ni, peranti canggih ni, peranti ni, smart tu, smart ni, kat sana nanti tak ada belaka habis. Sebab tu kat dunia ni kita gunakan peranti yang Allah Ta'ala bagi nikmat ni. Apa nikmat kan. Kita dulu pun kita pun tak tahu benda yang boleh masuk sumbat dalam telinga ni yang tak ada wire. Sekarang ni kita boleh pakai yang tak ada wire. Orang panggil AirPod lah, apa benda lah. Kita syukur nikmat. Gunakan pada perkara yang membawa kepada ketaatan. Setakat tu je, bukan kita nak bangga-bangga. Bukan pakai tu nak tunjuk kat orang. Ni ada setengah orang, passion dia, nak pakai yang ni nak tunjuk kat orang. Salah dah tu. Nak pakai hat ni nak tunjuk kat orang. Dia duduk tunggu hat apa, baru nak keluar nak tunjuk kat orang. Salah niat tu. Kan? Kalau dia nak pakai hat baru pasal dia nak lebih banyakkan ketaatan dengan peranti baru, hat tu bagus. Sebab dia nak lebih giatkan untuk dengar kuliah ke, dengar ayat Quran ke, untuk baca kitab ke, daripada peranti dia tu, itu tak apa. Tapi dia gunakan untuk apa? Berbangga-bangga. Ini tak boleh. Yang tu kita kata termasuk dalam perkara yang bukan mensyukuri nikmat Allah. So, Allah Ta'ala dah bagi kita ada peranti macam-macam, gadget tu, gadget ni gunakan dalam rangka untuk mendapat keredaan dari Allah. Dengar ceramah, dengar kuliah, sampailah rosak benda tu. Dengar sungguh-sungguh baik, guna betul-betul. Guna sampai rosak lah senang kita kan. Guna sampai betul-betul kita puas. Kita puas dalam rangka kita mentaati Allah. Min mata'i dunia. Gunakan untuk kerja, untuk cari sumber yang halal. Gunakan untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Gunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Jangan kita sia-siakan. Ini kita tengok hari ni ada pula buat konsert guna. Sekarang ni online pula kan, menyanyi online, menyanyi semua. Dah Allah musta'an. Dia tak ambil pengajaran, dia tak insaf. Berlakulah pandemik ke apa, dia masih lagi nak menyanyi, dia masih lagi nak berhibur orang. Waktu-waktu macam ni orang pakat insaf, dia tak insaf. Ni masalah juga. Allahul musta'an. Baik. ثم يجازيهم ويحاسبهم على ما قدموا في حياتهم الدنيا من أعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Kemudian Allah akan membalas terhadap mereka dan menghisap apa yang telah mereka kerjakan. Mereka persembahkan pada hidup mereka, dalam kehidupan mereka di dunia berupa amalan-amalan. Kalau baik amalan mereka, maka akan baiklah juga balasan dan ganjaran daripada Allah. Kalau buruk amalan mereka, maka demikianlah juga balasan Allah juga buruk untuk mereka. Wal'iyadu billah. Nas'alullah
salamata wal afiyah. Sebab itu Allah kata al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yauma innallaha sari'ul hisab. Pada hari akhirat, pada hari tersebut dibalas, tujza, dan dibalas kullu nafsin, setiap jiwa, tak lepas. Setiap jiwa ni siapa? Semualah, tak terlepas. VIP ke, VVIP ke, kayangan ke, tak kayangan ke, orang bawahan ke, rakyat marhin ke, sama saja akan dibalas. Orang hari ni dia duk kira, netizen kan, netizen hari ni dia duk kira, duk cari salah kayangan. Yang dia pun sama juga banyak salah. Orang hari ni dia ingat marhin semua betul. Orang kayangan semua salah. Tak betul juga, tak adil. Ni kita hari ni, zaman sekarang ni dia ada satu jabatan sekarang ni, jabatan netizen. Semua dihukum oleh netizen dulu. Ni bahaya. Zaman sekarang ni bahaya. Setiap apa benda yang di-uploadkan dekat media sosial, siapa pun hukum dia? Netizen. Netizen yang betul. Sampai dia pergi dia godek orang punya maklumat. Punya nak kata tak ada kerja, nak kata orang Malaysia ni. Bukan semualah, tapi kita tengok tu sedih jugalah. Sebab tu kita katakan media sosial sekarang ni memang dah macam toksik lah, kita kata. Memang kalau orang yang tak pandai menggunakannya, dia akan cepat terpengaruh. Tapi orang yang dirahmati oleh Allah takkan terpedaya. Tak kira lah komen banyak macam mana sekalipun, kalau dia ada pendirian, dia akan tetap ada pendirian. Ini kita duk kalut tengok apa netizen nak kata. Kadang-kadang ni dia tengok bahaya media sosial ni, sampai tahap ada yang menuduh orang lain dengan jenis, menuduh orang lain dengan semata-mata sangkaan. Yang ambil gambar orang tu letak, kemudian dibuat caption sendiri, kan? Yang betul, yang ada yang betul lah, yang tak betul tu kita tak boleh kata betul jugalah. Sebab tu kita kata sekarang ni ada dah jabatan baru, jabatan netizen. Hukum yang ditetapkan oleh netizen. Kalau netizen kata betul, betul lah, kan? Jadi huru-hara kalau kita tengok. Sebab tu kena kawal juga sebenarnya penggunaan media sosial ni. Kalau kerajaan tak boleh kawal, kita yang kena kawal, orang tu kena kawal. Diri sendiri kena kawal penggunaan. Jangan terlampau kita obses, jangan terlampau kita semua benda kita nak share, semua benda kita nak komen. Tak tahu ujung pangkal cerita kawan tu tak disabitkan bersalah lagi, kita dah sabit bersalah dah. Ni netizen ni. Tu kata jabatan netizen ni. Belum apa-apa lagi dia dah keluar dah. Belum Kementerian Pertahanan dia dah tahu dah, ni pesawat pengintip Israel. Pula. Kan tak, ini sebenarnya benda ni memang tak bagus lah. Memang tak bagus. Sebab dia akan menyebarkan persepsi yang buruk, dan dia adalah satu perkara yang termasuk dalam larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Allah kata, bila datang kepada mereka berita ataupun sesuatu yang dapat menakutkan ataupun berkenaan dengan keamanan sesuatu perkara dan berkenaan dengan ketakutan, adha'u bih, mereka cepat menyebarkannya. Tak boleh. Haram hukumnya kita menyebarkan sesuatu berita yang tidak pasti ataupun sesuatu perkara yang tidak pasti dengan tujuan untuk menakut-nakutkan atau tujuan untuk menimbulkan kebimbangan. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. So Allah kata, bila datang kepada mereka satu berita mengenai keamanan ataupun kecemasan atau ketakutan, adha'u bih, mereka terus cepat menghebahkannya. Terus sebar, terus share, forward. Kalau forward nak tanya sahih ke tak, okey lagi. Ni forward suruh orang baca, suruh percaya. Suruh sebar pula. Ni kat bawah tulis, siapa tak sebar berdosa pula. Siapa tak sebar pengikut Dajjal pula dah. Satu lagi. Allah tegur, Allah kata walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Kalaulah mereka serahkan kepada Rasul, kembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada ulil amri. Rasul tak ada dah, Nabi dah wafat. Nabi tinggalkan wasiat, kita kata tinggalkan dia punya ilmu.
Siapa yang mewarisi ilmunya? Ulama. Dan ulama ni termasuk dalam makna umara, ulil amri. Sebab itu tafsir ulama, ulil amri antaranya ulama. Serahkan urusan tu kepada pemerintah dan ulama. Ni dia pun tak tahu apa-apa, tiba-tiba pertahanan negara pun dia boleh ulas. Sebab apa? Sebab semua ada Google. Semua boleh Google kan. Jadi dia rasa macam dia dah jadi, yalah tu kita kata orang Malaysia ni semua benda dia nak komen. Mai datang tentang hukum hakam, dialah mufti. Mai datang tentang keamanan dan ketakutan peperangan, dia macam apa? Oh, dia macam panglima perang. Macam pakar dalam tahanan, pakar dalam Air Force. Boleh ulah. Padahal berita tu Allahu Akbar. Mai datang vaksin, dia pun pakar vaksin juga. Padahal apa habuk pun tak tahu. Nak ulah juga. Mai datang ni dia nak ulah, mai datang. Ini bahaya kita kata. Sebab tu serahkan kepada orang yang ahlinya. Ulil amri minhum, di kalangan mereka. Kan? La alimahu alladhina yastanbituna orang yang ahli ilmu saja yang akan tahu. Setiap pakar tu adalah pakar-pakar dia, pakaran. So, serahkan kepada mereka, kita buat kerja kita. Kita dah menuntut ilmu agama. Kan? Kita bisnes. Cakap pasal bisnes tak apa, kalau kita bidang bisnes. Okey, kalau kita bahagian perubatan cakaplah, tak apa. Itu memang bidang kita. Cakap pada sebatas bidang kita. Kalau nak lebih-lebih tu bahaya. Bahaya. Tapi netizen kita ni, orang ramai ni dia tak tahu. Sebab tu Allah Taala tutup ayat tu, Allah kata apa? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Itu reality Allah Taala bagi tahu. Kalaulah bukan kerana rahmat dan kelebihan kurniaan Allah, sudah tentulah kamu ramai yang akan ikut syaitan kecuali sedikit. Ramai, kita tengok ramai. Orang tu komen, orang ni komen, ramai. Beribu-ribu komen. Jadi Allah suruh kita jadi yang sikit. Jangan jadi yang ramai. Ramai ni ghawra' wa dahma'. Ghawra' ni apa orang cakap dia ikut. Dahma' orang yang awam lah, orang dia ikutlah orang ramai cakap macam tu, ramailah orang dia pun ikut. Dia tak ada pendirian. Orang suruh rentah negeri tipu-tipu buat sijil, dia pun ikutlah. Dia tak ada pendirian. Orang suruh orang ramai pun pergi ziarah waktu hari raya walaupun dilarang, dia pun pergi juga buat. Sebab ramai orang buat. Orang buat benda-benda yang boleh memudaratkan, dia pun buat jugalah. Pasal apa? Pasal dia kata ramai orang buat. Dia duk kalut orang buat. Ni orang tu buat, orang ni buat. Ni orang yang tak ada pendirian. Orang macam ni memang bahaya. Pasal dia fikir dia penting diri sendiri. Dia tak fikir orang lain, dia fikir diri dia. Dia tak fikir orang lain. Ni tak boleh ni dalam situasi pandemik macam ni, dah zon merah. Tak boleh ni kita nak banyak-banyak buat perjalanan ni. Tapi orang tu buat. Orang tu buat. Tak ada pendirian. Allah kata walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Yang ikut syaitan ni ramai. Sikit saja yang takkan ikut. Jadilah orang yang sikit. Kunu qalilan wala takunu kathiran. Jadilah orang yang sedikit dan jangan jadi orang yang ramai. Dalam konteks inilah. Jangan ikut sangat orang-orang ramai. Orang ramai tak betul lah. Itu masalah. Masalah dia. Baik. Jadi kita maksudnya di sini apa sahaja yang hukuman dan ketetapan yang Allah Taala tetapkan, itulah yang paling adil. Dan inilah makna bagi ad-dayyan. Ad-dayyan. Tuntutan bagi nama Allah Ad-Dayyan ni sangat jelas. Kita beriman dengan nama Allah Ad-Dayyan, dan kita juga dalam masa yang sama sebagai manusia, kita kena berusaha untuk menetapkan hukum juga dengan adil. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah Taala perintahkan kepada kamu supaya berlaku adil dan ihsan. Wa idza hakamtum bainan nas apabila kamu berhukum kepada manusia, maka hukumlah hukumlah dengan hukum yang adil. Idza hakamta wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. So Allah Taala, innallaha ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha. Allah perintahkan kita untuk sampaikan amanah-amanah kepada ahli.
kepada orang yang layak, yang berhak. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Bila kamu berhukum kepada manusia, hukumlah dengan adil. Kita tak pegang jawatan hukum hakam mahkamah, kita tak pegang. Tapi kita dalam kita menghukum orang, kita dalam menetapkan keputusan. Hukum ni bukan setakat hukum yang kita faham, hukum jenayah, hukum ni bukan. Menghukum ni juga adalah kita menetapkan keputusan. Keputusan di antara apa nak buat dalam kita, dalam keluarga kita contoh, kita kena tetapkan keputusan. Kan? Anak kita ni. Okey. Nak tentukan dia dengan sesuatu. Kena buat ke tak kena buat? Ini hukum lah. Kita kena hukum dengan adil. Antara anak. Itu dalam keluarga. Kemudian dalam, sama juga dalam nak letakkan keputusan. Kena berlaku adil. Itu dalam konteks yang kecil. Konteks kita dalam hubungan kita dengan isteri kita, suami kita. Sama juga. Dengan sahabat kita. So dia lebih, maksudnya bukan semata-mata hukum jenayah, hukum hudud, hukum qisas, tapi hukum semua, hukum yang kita kata, ketetapan yang perlu kita buat. Kan? Ni tahun ni kita nak balik beraya ke tak balik beraya? Hukum nak tak hukum? Tak baik, tak balik lah pasal ni. Saya bahaya ni, dah ada larangan. Tapi kalau dia ikut hukum hawa nafsu dia, balik, kena balik, tak boleh, dosa besar, tak ziarah mak. Sedih ni, raya tak pergi beraya rumah mak kita ni. Dia ikut hukum hawa nafsu. Tak apa kita pergi ni, orang bukan tahu, polis tak tahu. Kita ada surat, kita pergi melencong. Ya, hukum dengan hawa nafsu. Itu hukum lah tu, dia tetapkan sesuatu ketetapan dengan tidak adil. Dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nak balik ke tak balik raya ni? Baliklah. Ramai tu kawan cek balik. Dia duk kira kawan cek balik tu tak apa je. Lepas tu balik-balik dia bawa virus, kena kat orang. Raya lah, raya sangat, nak raya sangat. Ni kadang kita geram juga ni kan. Orang jenis penting diri sendiri. Tengok kes makin meningkat disebabkan perangai sendiri. Ini sebab tak berhukum dengan adil. Tak berhukum dengan adil. Kita Allah Taala bagi akal, Allah suruh kita letakkan hukum. Bukan ni kerajaan salah. Kita Allah Taala bagi, kita pun boleh. Allah Taala bagi untuk berhukum. Hukum dalam kemampuan kita. Betul tak? Kita boleh pilih. Ramai je orang nak balik rumah. Nak balik rumah. Tersekat. Ada yang tersekat kat kampung nak balik rumah. Tapi kalau kita ikut hawa nafsu, memang kita langgar je lah. Ataupun tipu ke. Itu hukum yang zalim. Hukum pada diri sendiri yang zalim. Tapi orang yang adil, dia akan berhukum dengan hukum yang tepat. Tak payah balik. Sabar. Sebab ini perintah waliul amr. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk taat kepada waliul amr pada perkara ma'ruf. Sabar. Bukan tak boleh balik, bukan sekat selama-lamanya, tunggu. Kalau kita balik lagilah mencanak kes. Itu kita kata manusia hukum dia zalim. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan dia manusia ni kerana zaluman jahulan. Zalum. Banyak buat zalim. Banyak letak sesuatu bukan pada tempat. Ini yang kita tengok. Ini jelas. Perangai manusia. Degilnya. Kita dapat tengok ni. Kita dapat tengok dalam masyarakat kita macam tu. Sebab itulah apa? Buatlah PKP ke, buatlah apa. Kalau perangai itu tak berubah, kalau perangai jenis pentingkan diri sendiri, jenis tak fikir orang lain, jenis nak fikir pentingan diri sendiri saja, buatlah macam mana PKP pun tetap takkan turunlah kes yang boleh memudaratkan. Sebab itu kita kena ingatlah, peringat. Kita kena sentiasa ingatkan. Kadang-kadang orang leka, kena ingat, kena sentiasa ingatkan. Saudara kita, sahabat handai kita. Jangan main-main melibatkan nyawa. Sebab itu kita balik pada tadi. Sebab kita kena ingat Allah Ad-Dayyan, dia akan tetapkan hukuman. Kita kat dunia kita lepas. Kita boleh lari daripada pusat kuarantin, kita boleh lari daripada swab test, kita boleh lari walaupun dah COVID tu positif dekat kita, kita boleh lari, kita boleh tipu, kita boleh kata tak kena.
Tapi Allah Ta'ala akan hukum nanti. Based pada hadis yang kita bacakan tadi, hadis Abdullah bin Unais, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Allah takkan tinggalkan. Kita yang kita tipu, kita buat surat tipu, buat surat palsu, ataupun salah guna surat, Allah Ta'ala akan qisas, Allah akan balas. Kita menjadi sebab orang lain mudarat, kita menjadi sebab orang lain mati, Allah Ta'ala akan balas. Walaupun kat dunia, kerajaan tak tangkap kita ke, kita berjaya lari ke, kita lari jalan tikus, polis tak sempat tangkap lari, tapi kat akhirat nanti Allah akan tuntut. Sebesar lubang cacing pun kita tak boleh lari. Sebesar zarah pun kita tak boleh lari. Nak lari mana? Allah Ad-Dayyan. Dia akan hukum dekat akhirat. Ingat ni, ini tuntutan kita beriman. Lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik. Jangan ingat kita lah, tak apalah, aku tak kena. Tapi tengok, pemikiran yang sangat-sangat perlu diperbetulkan. Kadang-kadang kita heran jugalah. Kadang-kadang benda ni bukannya orang mengaji agama pun tak reti. Dah mengaji agama, Quran, Sunnah, Quran, hadis duk baca, ceramah dan sebagainya, tapi dia juga yang buat benda ni. Dia juga yang pentingkan diri sendiri. Dia je tak fikir tentang risiko pada orang lain. Kita kadang-kadang kita sedih. Wallahul musta'an. Menunjukkan apa? Dia tak faham apa. Dia tak faham apa yang dia belajar lah. Belajar ilmu agama saja, tapi tak faham apa yang ayat Quran dibaca, apa hadis yang dibaca, tak faham. Wallahul musta'an. Baik, jadi insya-Allah kita ada soalan kalau ada soalan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ahsanallahu ilaik. Ada terjumpa pandangan yang menyatakan bahawa lafzul jalalah dalam Quran khususnya tidak ditanda dengan huruf alif kecil ma asli untuk membezakannya dengan ejaan kalimah al-latta. Adakah ini sahih? Maksudnya lafzul jalalah dalam qasam sebenarnya tidak ditanda dengan huruf alif kecil. Allah. Dalam Quran kan. Cuba kau Quran ada ke? Tak ada kan? Ada yang kata sebab apa? Untuk membezakan kalimah Allah dengan al-latta. Allah. Wallahu ta'ala alam. Anda tak pasti. Anda tak tahu. La adri, ya. Wallahu ta'ala a'lam. La adri. Tanya ustaz lain lah. La adri. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jadi semoga Allah Subhanahu ta'ala memberkati apa yang kita sampaikan. Baik, insya-Allah pada kelas yang akan datang untuk sesi Asmaul Husna kita akan sambung membahaskan nama Allah yang baru. Jadi kita selesailah membincangkan nama Allah, 3 nama Allah yang ada kaitan, iaitu Al-Fattah, Al-Hakam dan Ad-Dayyan. So kita boleh beza dah Al-Fattah, Al-Hakam, Ad-Dayyan ni apa beza dia, dan Ad-Dayyan lebih spesifik menunjukkan penghukuman ataupun keputusan yang Allah tentukan di akhirat, yang lebih adil dan yang tidak ada sedikit pun kezaliman, yang tak pernah, walaupun kita isbatkan juga di dunia pun ketetapan Allah tu tak zalim, tapi di akhirat tadi dia lebih ablaq, dia lebih kita kata lebih jelas. Dan sebab apa? Sebab di sanalah ketetapan dan keputusan yang hakiki, yang maksudnya untuk menunjukkan kepada kita bahawasanya makna ad-dayyan tu dia lebih kuat lah makna dia. So dia lebih menatijahkan kita ni rasa takut. So kita kata al-hakam, al-fattah, al-hakam, al-fattah, al-fattah, al-hakam, ad-dayyan. So ad-dayyan ni kalau kita faham, lagi kita kena rasa takut lah. Macam sahabat Nabi Abdullah bin Unais cerita, macam dia cerita dekat Jabir, hadis Nabi tadi tu. Lagi kita kena rasa takut lah, nak langgar SOP ke, nak buat benda yang boleh memudaratkan orang lain. Pentingkan diri sini, itu kena jaga-jagalah. Kita boleh lepas lah kat dunia. Tapi di akhirat nanti tak lepas. Allah ad-dayyan. Sama jugalah orang yang buat zalim di dunia ni, dia tak boleh lepas di akhirat nanti. Walaupun di dunia dia boleh lepas. Dia bayar saman ataupun dia bayar kat peguam ni suruh buat fitnah atau profilekan gini, dia boleh buat tipu macam mana. Tapi dekat akhirat dia tak boleh lari. Dia nak rasuah siapa? Dia nak bayar siapa kat akhirat nanti? Wallahu musta'an. Baik. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan. Insya-Allah kita akan sambung pada nama Allah Al-Hafiz. Al-Hafiz, dan kita akan kaitkan dengan nama-nama yang kita sebut sebelum ni macam Ar-Raqib, Syahid. Kita akan bincang. Kita akan tengok apa penjelasan daripada para ulama. InsyaAllah semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan, memberikan
kesembuhan kepada sahabat-sahabat dan sanak saudara kita, yang kawan-kawan kita yang terkena virus atau apa dia yang COVID-19. Kita doakan Allah Taala berikan kesembuhan kepada mereka, memberikan ketetapan dan ketetapan dan kesabaran kepada ahli keluarga mereka, dan diberikan perlindungan kepada kita semua, dan semoga Allah Taala mengangkat wabak ini. Dan setiap kali kita menuntut ilmu, maksudnya sebaiknya kita doakanlah, sebab kita dalam majlis ilmu ni kita lepas kita sebut ayat-ayat Quran, kita hadis, maka digalakkan juga untuk kita berdoa selepas majlis ilmu, kita doa. Ini juga antara kat mana kita nak doa. Maksudnya masing-masing doa lah. Kalau guru kita tu doa, kita pun ya aminkanlah. Amin. Dia doa dalam bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, dia doa, kita aminkan. Sebab kita mengharapkan keberkatan dan ketenangan yang turun dalam majlis ilmu, walaupun kita online. Walaupun kita online, kita doakan. Setiap kali lepas tu kita doakan sahabat kita, guru kita, ustaz kita yang kena COVID-19, sahabat kita, sanak saudara kita yang kena, kita doakan sembuhan. Sebab kita ambil sebab kita menuntut ilmu ni, kita jadikan takarrub kita kepada Allah, dan kita dalam masa yang sama kita doakan kebaikan untuk orang-orang Islam, kaum muslimin, mereka yang diuji dan sebagainya. Dan kalau kita mampu bantu, bantulah apa yang semampu kita. Baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.